Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Daniel bin Awang, merupakan Ketua Kumpulan 1. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Cabaran Pandemik COVID-19 ke atas pelajar baru Diploma UTHM dalam akidah dari aspek kefahaman wabak dan berkaitan dengan tanda-tanda peristiwa akhir zaman dan kiamat. Ahli kumpulan saya ialah Ahmad Syaril bin Ahmad Tirmizi, Ahmad Wafi Azri bin Abu Bakar, Ahmad Syauqi bin Razali, Ainul Mardia binti Arsyad, Akmal Hakim bin Idris, Amirul Faris bin Osfairul Azmi, Amir Safwan bin Ismail, Amirul Hazik bin Sani, dan Amar Zarif bin Zahrul Nizam. Tanpa membuang masa, kita teruskan pembentangan dengan orang yang pertama, yaitu saya yang akan membentangkan abstrak dan pengenalan. Yang pertama ialah abstrak. Objektif kajian ini ialah untuk mengetahui kesan cabaran COVID-19 terhadap akidah setiap pelajar baru diploma UTHM, kefahaman mereka terhadap wabak penyakit COVID-19, dan berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman dan kiamat. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah dengan melaksanakan soal selidik secara atas talian melalui Google Form, dan seramai 83 orang responden telah terlibat dengan soal selidik ini. Dapatan kajian juga telah mengenal pasti kefahaman mereka terhadap wabak penyakit COVID-19 berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman dan kiamat. Hasil kajian juga telah mendapati bahawa pandemik COVID-19 telah memberi implikasi terhadap akidah pelajar UTHM dari segi persediaan fizikal dan mental, ketakwaan kepada Allah, dan cara untuk membendung penularan wabak COVID-19. Kesimpulan kajian pula ialah cabaran pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar terhadap pelajar baru diploma UTHM. Seterusnya ialah pendahuluan. Umat Islam sentiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim wajib beriman kepada hari kiamat serta qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kerana setiap ujian yang Allah berikan adalah untuk menilai pergantungan kita kepada Allah. Kita juga perlu sentiasa merenung dan bermuhasabah dengan setiap yang berlaku. Maka kita akan mengetahui bahawa setiap yang berlaku adalah disebabkan perbuatan kezaliman kita sendiri. Akhir sekali, tidak ada sesiapa pun yang mampu menghapuskan sesuatu wabak dan penyakit melainkan dengan izin Allah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang latar belakang kajian kumpulan ini. Baiklah, di zaman pandemik kini, semakin banyak isu-isu yang timbul melibatkan kesihatan diri, rakyat serta negara disebabkan virus COVID-19 ini. Semakin banyak masalah yang timbul dalam negara Malaysia. Contohnya, pekerja-pekerja yang terpaksa diberhentikan dan hilang sumber pendapatan keluarga. Umat Islam juga tidak dapat menunaikan ibadah secara berjemaah kerana perintah kawalan pergerakan. Dalam kajian ini, kami akan cuba mengkaji isu ini dalam skop golongan yang lebih kecil, iaitu para pelajar baru diploma sesi 21-22 Universiti Tun Hussein On Malaysia. Oleh itu, kajian ini akan mengenal pasti tentang cabaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar baru ini dalam akidah dari aspek pemahaman wabak dan berkaitan dengan tanda-tanda peristiwa akhir zaman. Kajian ini akan mengenal pasti tentang pemahaman pelajar tentang wabak ini, iaitu virus pandemik COVID-19. Akhir sekali, tujuan kajian ini adalah mengenal pasti berkaitan isu wabak ini dengan tanda-tanda akhir zaman dan hari kiamat, dan adakah isu ini boleh dikaitkan dengan tanda akhir zaman. Bersambung pula untuk pembentangan pernyataan masalah. Baiklah, seperti yang kita tahu, dalam tempoh pasca pandemik wabak COVID-19 ini, umat Islam bukan lagi terpaksa tetapi perlu memilih untuk hidup dalam norma yang baharu. Susulan daripada penularan wabak penyakit ini, ramai penduduk beragama Islam agak terjejas dan terhalang untuk melakukan ibadah-ibadah sunat maupun fardu di surau dan masjid seperti sebelumnya. Contohnya, menunaikan solat Jumaat di masjid pada hari Jumaat. Hal ini juga menjadi punca sebagai umat Islam terganggu akidahnya terhadap agama Islam berkenaan dengan wabak ini, serta tanda-tanda akhir zaman walaupun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Pelajar baru diploma UTHM dapat mengenal pasti tahap kefahaman pelajar terhadap perkaitan wabak penyakit COVID-19 dengan tanda-tanda akhir zaman dan kiamat. Yang kedua, pelajar juga dapat mengetahui cara untuk mencegah wabak penyakit. Yang ketiga, para pelajar mampu mengenal pasti pengaruh pandemik COVID-19 terhadap akidah mereka. Dan yang terakhir sekali ialah kajian ini juga akan menyedarkan diri kita sebagai umat Islam supaya kita boleh mendekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan menyambung pembentangan hari ini dengan perbincangan dari aspek contoh-contoh wabak dan contoh-contoh tanda-tanda hari kiamat. Contoh-contoh wabak yang pertama ialah sumber Islam ialah sumber yang syumul yang memberikan panduan kehidupan buat manusia dalam semua aspek termasuk aspek kesihatan seperti dalam mendepani penyakit COVID-19. Langkah pencegahan ialah dengan mendapatkan rawatan agar ia sembuh dan tidak merebak kepada orang lain. Hal ini seiringan dengan larangan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perbuatan yang mendedahkan kepada kemudaratan, iaitu menerusi firman Allah
Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Islam menganjur umatnya agar menghindari kemudaratan dan melarang umatnya daripada mendekati diri dari tempat-tempat yang dijangkiti wabak penyakit berjangkit. Tanda-tanda kiamat ini terbahagi kepada dua, iaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kiamat ini akan mengikut urutan yang mana ia bermula dengan tanda-tanda kecil kiamat kemudian disusuli dengan tanda-tanda besar kiamat. Antara tanda-tanda kecil kiamat ialah orang yang baik berkurang sedang yang jahat bertambah, gunung-gunung di Makkah mula berlubang, penaklukan Baitul Maqdis dan lain-lain. Antara tanda-tanda kiamat besar pula adalah terjadinya At-Tukhan, zahirnya Imam Mahdi menjadi pemimpin dan khalifah perang akhir zaman. Akan ada angin lembut tetapi mematikan seluruh umat Islam yang beriman. Matahari akan terbit dari barat dan tenggelamnya daripada arah timur. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang implikasi terhadap kesan dan hikmah wabak COVID-19. Implikasi kesan terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, kesan wabak terhadap diri sendiri. Ia merupakan gangguan ringan pada sistem pernafasan sehingga menyebabkan kematian. Seterusnya, kesan wabak terhadap rakyat. Kebanyakan rakyat telah kehilangan sumber pendapatan bagi sara hidup keluarga atau menyara hidup sendiri. Dan yang terakhir sekali, kesan terhadap ekonomi. Di Malaysia, ekonomi sangat terkesan akibat pandemik ini kerana berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan. Oleh itu, sektor-sektor utama seperti pemakanan, minuman semakin berkurang. Ini merupakan isu utama negara yang perlu ditangani. Seterusnya, hikmah wabak COVID-19. Hikmah ini terbagi kepada 4 bahagian. Bahagian pertama, hikmah wabak COVID-19 terhadap individu. Hal ini demikian kerana untuk memperbetulkan manusia supaya segera bertaubat untuk kembali ke jalan Allah serta memohon keampunannya. Bagi masyarakat, mereka juga telah mengakui kesilapan mereka antara satu sama lain dan menyedarkan manusia ini hanyalah insan yang kerdil di sisi Allah. Bagi alam sekitar pula, kebanyakan alam sekitar telah kembali pulih dan kualiti air sungai telah meningkat serta mendapat udara yang segar. Dan yang terakhir ialah negara. Negara yang telah memupuk semangat sikap kerjasama dari semua pihak. Mereka juga telah berinteraksi sosial secara norma baharu dari segi pendidikan, pekerjaan, ibadat dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Berikut adalah carta alih proses kajian yang telah kami lakukan. Bermula dengan kajian awal, iaitu mengenal pasti masalah kajian, mengkaji objektif dan kepentingan kajian, penyediaan borang soal selidik, membuat penyelidikan, kumpulan data, menganalisis data, keputusan dan diakhiri dengan rumusan. Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah berasaskan daripada kaedah kualitatif yang merangkumi bentuk data tersendiri yang berlainan dengan kaedah kuantitatif. Borang soal selidik yang telah disediakan adalah berdasarkan skop kajian yang telah diberikan oleh pensyarah. Responden untuk kajian ini terdiri daripada pelajar baru Diploma UTHM dari Seksyen 3 Kursus Pengantar Pengajian Islam, iaitu seramai 83 orang responden. Seterusnya, terdapat beberapa dapatan kajian yang diperolehi melalui borang soal selidik Google Form. Antaranya ialah pengetahuan tentang wabak penyakit COVID yang sedang merebak dalam kalangan manusia pada waktu ini. Yang kedua, tentang kesabaran menghadapi kesusahan ketika pandemik ini. Adakah ia dikira sebahagian daripada akidah? Yang ketiga, tentang wabak penyakit COVID-19 ini. Adakah ia merupakan salah satu petanda akhir zaman walaupun tidak disebut secara terperinci di dalam hadis atau ayat-ayat Al-Quran? Yang keempat, tentang wabak penyakit ini adalah amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua ciptaannya. Akhir sekali, tentang adakah Nabi menyarankan supaya manusia mencegah penularan wabak berjangkit ini daripada merebak. Sebagai kesimpulannya, akidah para pelajar baru Diploma UTHM khususnya masih berpegang kepada akidah yang benar dan menjadikan akidah tersebut sebagai dinding untuk menjaga diri daripada terjerumus dalam lembah kehinaan. Walaupun demikian, para pelajar diingatkan supaya sentiasa menuntut ilmu dan mengamalkannya agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menempuh ujian yang menimpa dunia kini, kita seharusnya menjadikan ujian ini sebagai suatu peluang dan ruang kepada semua untuk menambahkan amalan-amalan sunat dan meneruskan yang wajib. Selain itu, sekiranya terdapat masalah dalam menangani cabaran dalam waktu pandemik ini, para pelajar dinasihatkan agar dapatkan bantuan tidak kira kewangan atau kudrat kepada mereka yang sedia memberi bantuan. Akhirnya, akidah menjadi titik tolak dalam menentukan hala tuju kehidupan kita dan jangan biarkan pengaruh anasir luar menguasai hati kita daripada tersimpang dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terjejas. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dan memberikan kemanisan iman agar Islam di hati kekal tersemat.